Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fidaus Rashid Idris dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Khamis 23 Februari. Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti telah menerima sebanyak 390 permohonan dokumen sementara individu tanpa kewarganegaraan di Sarawak setakat ini sejak ia dibuka November tahun lepas. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu tempoh sah laku dokumen sementara tersebut adalah selama 2 tahun daripada tarikh kelulusan pengeluaran. Datuk Seri Fatimah menjelaskan pengeluaran dokumen sementara itu adalah bertujuan untuk memberikan individu yang terlibat kepada akses pendidikan dan kesihatan yang disediakan oleh kerajaan. Bagaimanapun tambahnya, ia bukanlah satu dokumen kewarganegaraan atau janji untuk pemberian kewarganegaraan Malaysia. Beliau berkata matlamat utama bagi pengeluaran dokumen itu adalah agar kanak-kanak yang layak dapat diterima masuk ke institusi-institusi pendidikan milik kerajaan di Sarawak tanpa memenuhi syarat PAS pelajar kerana kanak-kanak tersebut tidak layak untuk dikeluarkan dengan PAS pelajar mengikut taswiran dan peraturan Jabatan Imigresen Malaysia di Sarawak. Datuk Seri Fatimah berkata demikian pada program Menyemai Kasih Rakyat Mekar Jabatan Pendaftaran Negara di Dalat. Program Mekar adalah salah satu inisiatif JPN dalam menyantuni rakyat agar kemudahan perkhidmatan pendaftaran kelahiran, kematian dan kad pengenalan serta khidmat nasihat dapat dinikmati rakyat, terutamanya penduduk di kawasan pedalaman dan luar bandar. Sementara itu, Datuk Seri Fatimah Abdullah turut memberitahu kanak-kanak tanpa kewarganegaraan di Sarawak yang memiliki resit rasmi bagi permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15-A kini boleh digunakan sebagai pengesahan pengenalan diri untuk memasuki persekolahan serta mendapatkan rawatan di klinik dan hospital di negeri ini. Datuk Seri Fatimah menjelaskan keputusan itu telah disetujui susulan kunjungan hormat beliau terhadap Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pada 17 Januari lepas dan telah dimajukan kepada Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak pada 9 Februari lalu. Datuk Seri Fatimah memberitahu surat tersebut adalah untuk kedua-dua jabatan terbabit bagi mempertimbangkan penggunaan resit rasmi dan resit permohonan daftar lewat kelahiran sebagai rujukan pengesahan diri kanak-kanak terbabit. Justru, ujar Datuk Seri Fatimah lagi, beliau berharap dengan surat pemakluman yang telah dimajukan kepada kementerian berkaitan, ia dapat membantu kanak-kanak tanpa kewarganegaraan di Sarawak mendapatkan kemudahan pendidikan dan kesihatan. Bagaimanapun, Datuk Seri Fatimah menegaskan dokumen-dokumen berkenaan adalah untuk pengesahan diri sahaja dan ia masih tertakluk kepada dasar dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan pihak kementerian berkaitan. Dua duta anak kelahiran Sarawak yang baru dilantik baru-baru ini dapat membantu mengetengahkan perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk di negeri ini di dalam tugas diplomatik mereka. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, Duta Besar ke Brazil, Gloria Corina Tuet dan Duta Besar ke Holy See, Hendy Hassan yang baru dilantik boleh mempromosikan Sarawak di mata dunia. Walaupun keutamaan diberikan kepada Malaysia, namun beliau berharap agar Sarawak diketengahkan dalam mempromosi perpaduan yang dipraktikkan di negeri ini. Katanya perpaduan di Sarawak juga telah menyatu padukan rakyatnya yang berbeza bangsa dan agama. Beliau berkata demikian semasa menerima kunjungan hormat daripada kedua-dua duta tersebut di Kuching. Gloria Corina dan Hendy Hassan yang berasal dari Bau, Sarawak menerima watika pelantikan sebagai duta pada 9 Februari lalu. Pelantikan itu telah diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara, Kuala Lumpur. Sarawak memerlukan dana perbelanjaan yang besar bagi memastikan keseluruhan penduduk di bandar dan luar bandar di negeri ini menikmati bekalan utiliti yang berkualiti. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, justru berharap negeri ini akan diperuntukkan dengan dana yang mencukupi dalam bajet 2023 bagi memastikan Sarawak dapat melaksanakan kerja-kerja pembekalan utiliti yang mencukupi seluruh pelosok negeri.
Awal Kerajaan Sarawak di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Abang Jo telah pun berusaha bersungguh-sungguh dalam tempoh 4-5 tahun yang lepas menyediakan dana yang besar untuk memastikan bahawa bekalan air dan bekalan elektrik dapat disalurkan ke seluruh pelosok Sarawak, khasnya di kawasan luar bandar dan kawasan pedalaman. Ini telah pun kita laksanakan dalam tempoh 4-5 tahun yang lepas. Namun demikian masih terdapat lagi di kawasan jauh di pedalaman sana masih memerlukan dana perbelanjaan yang besar. Jadi di sini kita harapkan agar Kerajaan Persekutuan menyediakan dana tambahan tersebut untuk membantu Kerajaan Sarawak. Kawasan bandar Sarawak kini menikmati 99% bekalan elektrik, manakala kawasan luar bandar melebihi 96%. Manakala bekalan air pula dinikmati sekitar 98% penduduk bandar berbanding lebih 68% di luar bandar. Oleh yang demikian, Timbalan Menteri itu berharap Kerajaan Persekutuan akan memberi penekanan terhadap penyediaan bekalan utiliti dalam pembentangan bajet pada Jumaat ini agar kesejahteraan rakyat secara keseluruhan terbela. Datuk Dr. Abdul Rahman ditemui selepas merasmikan Majlis Perbarisan dan Perjumpaan Khas Anggota Beruniform Dewan Bandaraya Kuching Utara di Kuching. Peruntukan lebih 1.2 juta ringgit telah diluluskan di bawah peruntukan Agensi Pembangunan Bersepadu Wilayah Semerahan (ISDA) untuk 4 projek di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Semunjan. Adun Semunjan Aula Dris berkata, projek tersebut melibatkan 7 kampung dilaksanakan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Semerahan. Aula menjelaskan antara kampung yang terlibat adalah Kampung Terasi, Kampung Empelas, Kampung Semunjan Jaya, Kampung Tanjung Harapan, Kampung Tanjung Pisang, Kampung Sedilo dan Kampung Sungai Lingkau. Antara projek tersebut ialah cadangan membina jalan di Kampung Terasi yang merupakan jalan ke ladang bagi penduduk kampung tersebut. Projek sepanjang 270 meter berkenaan katanya melibatkan kos lebih RM275,000 melibatkan pembinaan pembentung di jalan tersebut. Beliau berkata demikian semasa turun padang meninjau tapak projek tersebut dan menyaksikan penyerahan projek-projek berkenaan kepada kontraktor-kontraktor yang terpilih melalui tender terbuka baru-baru ini. Aula juga memberitahu cadangan projek membina titian belian dilaksanakan di Kampung Empelas, Kampung Semunjan Jaya, Kampung Tanjung Harapan dan Kampung Tanjung Pisang yang membabitkan kos lebih RM250,000. Sementara itu, cadangan membina jambatan konkrit ke Kebun Nanas Sedilo pula menelan kos bernilai lebih RM374,000. Bagi projek cadangan membina jambatan konkrit menyeberangi Sungai Lobok Jerin, Kampung Sungai Lingkau sepanjang 12 meter dengan kos lebih RM335,000. Dalam pada itu, Aula turut mengingatkan kontraktor projek-projek berkenaan untuk menyiapkan projek tersebut dalam tempoh yang ditetapkan bagi memberi kemudahan kepada penduduk kampung yang terlibat. Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak (Pusaka) mendukung hasrat Kerajaan Sarawak ke arah sektor awam berkelas dunia. Pusaka dalam satu kenyataan media memberitahu bagi merealisasikan hasrat berkenaan, perbadanan itu telah menyertai dan memenangi pelbagai anugerah kualiti di peringkat negeri, negara dan antarabangsa. Antara anugerah berprestij yang telah dimenangi ialah Piala Setiausaha Persekutuan Negeri Sarawak kategori Agensi Utama Negeri apabila muncul sebagai johan pada tahun 2017. Baru-baru ini, Pusaka telah disenarai pendek untuk sesi pembentangan dan lawatan tapak untuk Anugerah Premier Sarawak 2022 bagi kategori Agensi Utama Negeri. Anugerah ini merupakan pengiktirafan tertinggi Kerajaan Sarawak kepada agensi-agensi sektor awam Sarawak yang telah berjaya menonjolkan kecemerlangan menyeluruh dalam pengurusan organisasi masing-masing. Dalam penilaian terhadap pengurusan keuangan sektor awam berdasarkan sistem penarafan berasaskan Indeks Accountability IA yang dilaksanakan oleh Jabatan Audit Negara, Pusaka berjaya mendapatkan anugerah 5 bintang pengurusan kecemerlangan keuangan berdasarkan IA pada 2016 dan 2018. Di Miri, 2 buah lori ditahan bersama minuman keras tanpa cukai kastam bernilai RM281,320 di 2 lokasi berlainan. Menurut Ketua Polis Daerah Miri, ACP Alexon Nagacabu, tahanan dilaksanakan pada Selasa lepas melalui operasi kontraben.
ACP Alexan menerusi kenyataan mendedahkan pihaknya membuat tahanan di Jalan Miri Bypass, G Nippon Auto Sdn Bhd, Mitsubishi Riam Miri dan di Jalan Bakam. Hasil siasatan, pemandu 2 buah lori terbabit gagal mengemukakan sebarang dokumen yang sah kepada pihak kastam. Kes disiasat di bawah Akta Kastam 1967. Sarawak menyasarkan kejuaraan silat Premier antarabangsa dapat dianjurkan sebagai acara dwi tahunan pada masa akan datang. Menteri Belia Sukan dan Pengurusan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, yakin penganjuran seperti ini akan menarik lebih ramai minat generasi baharu terhadap warisan seni silat sekaligus ke peringkat yang lebih tinggi. Harapan saya kepada rumpun silat Sarawak, kepada perguruan-perguruan silat supaya menarik lebih minat lagi ataupun menarik lebih ramai lagi peminat-peminat silat ataupun menghidupkan warisan ini ke peringkat yang lebih besar lagi ya. Datuk Seri Abdul Karim yang juga Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak berkata, Sarawak juga mengalu-alukan sebarang aktiviti sukan bertaraf kebangsaan dan antarabangsa kerana ini dapat melonjakkan lagi sektor pelancongan dan memberi impak positif kepada pengusaha di negeri ini. Beliau berkata demikian semasa menjadi tetamu Cerita Pagi Sarawak menerusi segmen Selamat Pagi Malaysia di TV1. Kejuaraan Silat Premier Antarabangsa Sarawak 2023 yang akan diadakan di Stadium Tertutup Kuching Sarawak pada 27 Februari ini hingga 5 Mac. Edisi sulung itu bakal disertai 800 pesilat daripada 16 buah negara. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 23 Februari. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal beritaatm.gov.my. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.